Welcome to my channel. Nama aku Sabhi dan selamat menonton Maramang TV. Untuk video kali ini, aku akan menceritakan satu kisah seram yang dikatakan berlaku di Pusat Jantung Hospital Umum Sarawak yang terletak di Kota Semarahan. Cerita ini aku petik dari blog Fiction Shasha dan pengalaman ini telah diceritakan oleh seorang pelawat yang menjaga ayahnya yang dimasukkan ke hospital tersebut. Tanpa membuang masa, aku mulakan kisah ini yang dialami oleh Amirul, bukan nama sebenar, 22 tahun dan berasal dari Kuching, Sarawak. Kisah ini berlaku semasa aku bermalam di Pusat Jantung Hospital Umum tersebut. Masa tu jam pukul 11.30 malam. Kawan-kawan Abah datang nak melawat dia, tapi security tak bagi masuk sebab waktu melawat dah habis. Jadi Abah suruh aku turun jumpakan kawan Abah. Aku pun turun dengan membawa buku Yasin dan simpan dalam kocek baju Melayu. Entahlah kenapa aku rasa nak bawa buku Yasin. Turunlah aku dari tingkat 5 ke tingkat 2 menggunakan lift. Masa aku masuk dalam lift, aku tak sedar pun yang aku tertekan butang nombor 1. Ingatkan butang nombor 2 yang aku tekan, tapi aku memang yakin masa tu aku tekan butang nombor 2. Masa dah sampai ke tingkat 1, lampu dalam lift berkelip-kelip 3 kali dan adalah dalam 10 saat rasanya. Barulah pintu lift terbuka. Kan biasa dalam 1-2 saat lepas dah sampai baru pintu lift terbuka. Aku pun hairan sekejap. Keluarlah aku dari lift. Masih tak sedar yang aku sebenarnya dekat tingkat 1. Aku berjalan lurus macam yakin yang aku nak pergi ke mana, sampai main handphone. Jalan punya jalan, bila aku pandang ke depan, aku terkejut sebab depan tu jalan mati. Barulah aku tersedar yang aku bukan berada di tingkat 2. Aku toleh ke kiri, bilik kosong. Aku toleh ke kanan, jalan nak pergi ke bilik mayat. Ya, bilik mayat. Aku jadi hairan, kenapa aku tiba-tiba ada dekat sini. Aku patah balik mencari lift. Jalan lurus tapi aku tak jumpa pun lift. Kiri kanan bilik, lift hilang dari pandangan mata aku. Bilik-bilik yang aku tengok ada 2 pintu, ada 2 cermin kecil dekat pintu dan ada cermin panjang ditutup dengan kain langsir. Entahlah, aku tak tahu kalau bilik-bilik tu wujud dekat hospital jantung. Aku berjalan lurus sampai hujung. Aku cuma melihat sebuah padang yang luas, gelap gelita. Aku hairan, ke mana hilangnya tempat parking bawah dekat belakang ni? Aku jadi gelisah dan patah balik dan jumpa tangga kecemasan. Mula-mula aku nak pakai tangga kecemasan ini. Bila nak buka pintu, aku terdengar bunyi seperti ada orang turun dari dalam bilik tangga kecemasan ini. Aku tunggu sampai dia buka pintu, tapi lain yang terjadi. Tak seperti yang aku harapkan. Habis bunyi orang turun, aku terdengar bunyi seolah-olah ada sesuatu yang jaga pintu. Terus aku jalan dan tak tengok pintu tu lagi. Tak jadi nak pakai tangga kecemasan. Agak seram bunyinya. Masa tu sangatlah sunyi. Memang tak ada kelibat manusia langsung. Tiba-tiba aku melihat sesuatu berwarna hitam melintas dengan laju. Aku pun terdetik nak pergi ke sana, nak lihat apa yang baru aku lihat tadi. Masa tu langsung tak fikir benda-benda pelik. Dan sampai aku dekat sana, aku jadi pelik. Sebab aku muncul semula ke tempat yang aku mula-mula sedar yang aku bukan berada di tingkat 2. Aku pun teruskan perjalanan mencari lift. Aku sempat WhatsApp Abah begitu yang dia aku lagi diuji. Lepas aku WhatsApp Abah, smartphone aku stuck. Tak dapat nak buat apa-apa. Smartphone yang lagi satu pun sama. Tak dapat nak unlock, screen cuma hitam. Tiba-tiba belakang badan aku terasa seram sejuk dan bulu mama aku meremang.
pusing ke belakang, tapi tak ada apa-apa pun. Rasa macam ada seangkatan tentera berjalan nak kejar aku. Aku tanggalkan cermin mata aku sebab kabur. Aku pun pusing lagi ke belakang, tapi tak ada apa-apa pun di belakang aku. Bila aku pusing ke depan, aku tengok depan aku tu bilik mayat lagi. Macam manalah aku boleh sampai dekat situ? Yang aku nak elakkan yang tu juga yang aku tuju. Aku dah makin gelisah, takut aku tak jumpa jalan keluar. Lepas tu aku terdengar dalam bilik mayat tu ada bunyi macam ada orang tengah menguruskan mayat. Aku nak tegur, bagi salam, manalah tahu kan kalau dalam tu ada bidan hospital. Tapi hairanlah aku, kenapa tengah uruskan mayat tak bukakan lampu. Satu lampu pun tak ada yang menyala. Lepas tu aku teringat orang tua selalu pesan, kalau terdengar bunyi belik-belik jangan tegur. Aku pun tak jadi nak tegur. Tiba-tiba aku tercium bau busuk, sangatlah busuk, rasa nak muntah. Aku kuatkan semangat dan teruskan perjalanan aku mencari lift. Makin kuat semangat aku, semakin itulah macam-macam perkara yang terjadi. Aku lalu satu bilik ni, kain lansir kat bilik itu macam ditiup angin. Aku pun tengoklah macam mana ada kelibat manusia dalam bilik itu. Tapi tak ada apa-apa pun, cuma ada kerusi menunggu warna biru dan alat-alat hospital. Lepas tu aku terkejut sebab terdengar bunyi guli bertaburan dalam bilik itu. Aku nak masuk bilik itu, tapi aku tak tahu apa yang akan terjadi kalau aku masuk ke dalam bilik itu. Terus aku jalan dan cari liftnya. Aku masih tak jumpa lagi. Masa dalam perjalanan, dekat tepi itu ada tangga. Pandangan dari belakang bilik tangga kecemasan. Aku tak tahulah dekat tangga tingkat berapa, tapi dari sisi mata aku ada melihat sesuatu berwarna putih berdiri dekat situ. Rupa macam nurse dan bertudung. Aku tak pandang dia langsung. Aku pandang lurus dan jalan, tak toleh belakang. Kalau dia tegur aku masa tu pun, aku tak akan tegur balik. Sedangkan lift pun aku tak jumpa. Macam mana aku nak tegur siapa-siapa yang atau apa-apa yang aku jumpa masa itu. Aku menonggak ke atas lihat bangunan ward, tapi tak ada satu cermin pun yang berlampu. Aku dah semakin susah hati. Dah sampai ke depan, aku terdengar orang berbaling selipar dekat pintu dan mencerit macam orang gila. Bunyi macam perempuan. Apalah pula kali ni aku berhenti, dan dalam hati aku cakap, ini hospital jantung ke hospital orang gila? Aku cuma intai dalam cermin dekat pintu, tapi kosong. Tak ada orang. Cuma ada kaunter dan sebaris kursi biru. Aku teruskan perjalanan mencari lift. Dan lepas satu pintu, tiba-tiba aku terdengar dekat atas siling ada bunyi merangkak. Berlari laju macam nak serang aku dari belakang. Aku toleh atas, aku toleh ke belakang, tapi tak ada apa-apa. Pusing aku ke kiri, aku berada semula dekat tempat aku mula-mula sedar. Ya, macam biasa, sebelah kanan bilik mayat lagi. Rasanya adalah dalam 4-5 kali aku lalu dekat bilik mayat itu. Lepas tu aku terdengar bunyi orang gelak dekat area pokok. Kalau pokok tu wujudlah. Aku dah makin gelisah. Rasanya macam 1 jam aku dekat sini cari lift. Aku berhenti sekejap, tengok dua-dua handphoneku masih stuck. Aku beristighfar, tenangkan diri, cuba nak baca ayat kursi, tapi tak ingat apa-apa. Surah Al-Fatihah pun aku tak ingat masa tu. Aku pegang dekat kocek baju Melayu aku. Aku baru teringat aku ada bawa buku Yasin. Baru aku tahu aku ada bawa buku Yasin. Aku pun buka buku Yasin dan baca ayat kursi, 3 Qul dan Al-Fatihah. Nasib baik aku dapat baca.
Lepas baca, aku hembuskan nafas dan sapu dekat bahagian muka aku. Lepas tu telinga sebelah kiri aku rasa macam ada angin yang tiup laju. Rasa macam ada orang berdiri dekat belakang aku. Betul-betul dekat belakang aku. Aku rasa nak pusingkan pandangan ke belakang, tapi aku kuatkan semangat. Tak nak tengok belakang. Aku teruskan perjalanan. Aku lalu semula dekat tangga kecemasan. Rasa macam nak pakai tangga, tapi teringat pula yang tadi aku ada melihat benda putih berdiri dan bunyi menyangka pintu. Terus aku berubah fikiran. Aku jalan ke depan. Alhamdulillah, akhirnya aku jumpa lift. Barulah aku rasa lega, hilang rasa gelisah. Masa nak masuk lift, dari sisi mata sebelah kanan aku melihat dia. Macam bayangan nurse yang aku jumpa dekat tangga. Dia berdiri melihat aku. Jauh jugalah jarak aku dengan dia. Naik ke tingkat 2, keluar lift. Aku barulah jumpa dengan orang, staf hospital dan security guard. Akhirnya jumpa pun kawan-kawan abah. Handphone pun dah okey. Aku lihat jam, kira baru 5-6 minit aku berlega-lega di tingkat 1. Tapi rasa macam sejam aku mencari lift tadi. Itulah pengalaman pertama pandangan mata aku cuba ditutup dan dikaburi. Memang gelisah, takut tak dapat keluar dari situ. Rupanya ada hikmah kenapa tangan aku tiba-tiba menyambar buku Yasin, walaupun aku tak tahu kenapa aku nak bawa buku Yasin tu. Selepas kejadian itu, aku postkan dan viral dekat Facebook. Beratus share dan rata-ratanya pernah alami perkara yang sama. Aku dapat inbox dari bekas pekerja security dan pekerja yang pernah bekerja di sana. Bagi tahu aku yang mereka pun alami benda yang sama di tingkat 1. Memang tempat yang sangat-sangat keras. Macam-macam perkara yang berlaku di tingkat 1. Ada juga yang merasa lawak dengan kisah aku ni. Aku anggap mungkin mereka belum pernah alami atau tak percaya dengan kewujudan makhluk halus ini. Tapi tak apalah, harap mereka dapat belajar sesuatu dari kisah aku ini. Nasihat aku untuk siapa-siapa yang nak bermalam di hospital jantung, mana-mana hospital, bawalah surah Yasin, Al-Quran bersama. Takut nanti pandai tak ingat apa-apa. Takut nanti Yasin, Al-Quran diinstal dalam handphone tak dapat buka. So bawalah buku Yasin dan Al-Quran bersama. Kita tak tahu apa akan terjadi. Lebih-lebih lagi tempat macam ni memang keras gila. Pakai pakaian sopan, mulut dan hati juga. Janganlah nak sebut benda yang pelik-pelik. Kalau ada kecemasan nak pergi mana-mana, biarlah berteman. Dengan ini sekian kisah dari Amirul. Jika anda semua mempunyai kisah-kisah seram yang ingin anda kongsikan di channel ini, sila tinggalkan komen anda di bawah dan boleh juga DM aku dekat IG ataupun Messenger dekat Facebook. Dan jangan lupa subscribe dan like. Thank you. Bye.